Salam, salam satu Malaysia, salam satu TNB. Alright. Okey. Assalamualaikum, selamat pagi dan salam sejahtera. Saya ucapkan kepada semua warga kerja TNB maupun warga kerja anak syarikat, tuan-tuan, puan-puan, saudara dan saudari sekalian. Saya, Noah Hamzah, mengucapkan selamat datang ke Cisco Webex Wellness Wednesday 20 Oktober 2021, anjuran Unit Wellness TNB Healthcare TGBS. Bersua kita kembali ke sesi Webex Wellness Wednesday yang insyaAllah yang kita akan adakan pada setiap hari Rabu pada masa yang sama dengan pelbagai topik yang telah diaturkan sepanjang tahun 2021 yang merangkumi pelbagai isu kesihatan dalaman dan juga luaran. Baiklah, pada hari ini kita akan bersama-sama dengan seorang speaker dengan topik yang sangat menarik, sangat penting dalam kehidupan kita, iaitu penyakit gout. Menarik bukan? Apakah itu yang dimaksudkan dengan penyakit gout? Apakah puncanya? Apakah simptom dia? Apakah jenis-jenis rawatannya? Tunggu sehingga akhir presentation daripada doktor jemputan kita nanti. Okey? Untuk makluman semua juga, speaker sesi Webex kita pada kali ini adalah yang dihormati Dr. Ibtisam binti Mokhtar yang merupakan rheumatologist consultant dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Sebelum kita mendengar taklimat dan tips-tips kesihatan dari speaker kita pada pagi ini, seperti biasa, jom marilah kita sama-sama melakukan sedikit senaman ringkas bersama dengan tim Healthcare TNB TGBS. Jom, mari kita melakukan senaman ringkas bersama dengan Puan Sharina Azwin dari tim TGBS, dari tim TNB Healthcare TGBS. Dipersilakan. Sekejap, mana Puan Sharina ni? Okey. Get ready. Get ready.
Round complete. Round complete. Okay. So, siapa yang kat sini yang sama-sama buat? Terima kasih. Okay. Terima kasih juga kita ucapkan kepada Puan Syarina dari tim TMB Healthcare TGBS di atas bimbingan senaman ringkas sebentar tadi. Baiklah, sebelum kita memulakan sesi taklimat kesihatan sebentar lagi, sedikit latar belakang mengenai Dr. Ibtizam binti Mokhtar yang merupakan rheumatologist consultant dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Dr. Ibtizam telah memiliki ijazah perubatan beliau dari University of Adelaide, Australia dan Master in Medicine Internal Medicine dari UKM. Beliau pernah bertugas di Hospital Selayang dan Manchester Royal Infirmary and Institute of Inflammation and Repair, University of Manchester, UK. Beliau juga mempunyai kepakaran dalam early inflammation, arthritis, connective tissue disease and spondylothopathy. Doktor, betul ke saya sebut tu? Kalau salah, nanti doktor bantu saya betulkan balik. Okey? Okey. Pada semua yang ingin menanyakan sebarang soalan yang berkaitan dengan topik kita pada pagi ini, silalah gunakan ruangan Q&A yang boleh didapati di hujung bawah sebelah kanan. Ada 3 titik dan di situ terdapat ruang Q&A. Baiklah, tanpa membuang masa lagi, saya serahkan sesi Webex kita pada pagi ini kepada Dr. Ibtizam binti Mokhtar dari Gleneagles Hospital Kuala Lumpur. Dipersilakan, Doktor. Terima kasih banyak-banyak. Saya Dr. Ibtizam binti Mokhtar daripada Gleneagles. Pertama kali rupanya saya bersua dengan warga TMB. Saya pun mengucapkan terima kasih kerana sudi menjemput saya untuk berkongsi sedikit sebanyak mengenai gout yang mana agak common among kaum lelaki terutamanya. Mungkin kita boleh mulakan perbincangan sedikit, kemudian mungkin kita akan susulkan dengan soal jawab mengenai gout ini sendiri. Baik, Doktor. Okey, tajuk perbincangan kita hari ini adalah adakah saya menghidapi gout. Okey, di sini kita akan berbincang mengenai apa itu keradangan sendi gout, faktor dan risiko. Apakah gejala gout? Baik dulu. First page. Okey. First page lagi. Okey. Kemudian macam mana kita nak memeriksa gout, apakah komplikasi gout itu sendiri, kaedah rawatan yang disarankan serta amalan gaya hidup sihat. So ada 7 topik yang akan kita discusskan hari ini lah. Okey, kita mula dengan yang pertama. Apakah keradangan sendi gout? Radang sendi gout ni bererti secara kasar sakit sendi yang disebabkan oleh gout. Gout ni adalah keradangan sendi yang paling tua yang dikenal pasti di dunia. Kebanyakannya kena kepada lelaki berbanding dengan kaum wanita. Kenapa? Sebabnya kaum wanita ni kita ada estrogen, di mana estrogen membantu mengeluarkan uric acid daripada badan. Sedangkan kaum lelaki tidak ada estrogen. Tapi bila wanita tu dah menopause, di mana dah tak ada estrogen, that's when you see more gout di kalangan wanita. Gout ni juga berkait rapat dengan penyakit-penyakit lain. Kita panggil penyakit metabolik lah. Penyakit obesiti, kencing manis, darah tinggi, kolesterol tinggi dan juga ada kaitan dengan penyakit buah pinggang di mana nanti kita akan bincang dengan lebih lanjut lah.
Gout ni berlaku bila tahap uric acid dalam badan tinggi, sama ada disebabkan penghasilan yang berlebihan ataupun pengurangan pembuangan uric acid. Maksudnya too much uric acid dalam badan tu disebabkan pengambilan lebih ataupun kita tak boleh nak buang daripada badan kita. Sebab tu boleh jadinya uric acid tinggi dan boleh menyerang sendi-sendi. Okey, seterusnya. Okey, apa tu uric acid ataupun acid uric ni? Apabila sel mati ataupun sel tu dikitar semula, bahan kimia yang panggil purin ni terhasil. Purin ni terurai dan menjadi uric acid. Dan uric acid ni biasanya akan larut dalam darah dan keluar melalui air kencing. 70% pengeluaran uric acid melalui air kencing, 30% dikumuh oleh hati, liver. Jadi kita banyak tengok uric acid ni melalui air kencing lah jadi keluar ya. Okey, kemudian next. Faktor dan risiko jadinya gout ni. Okey. Berat badan yang berlebihan ataupun obesiti banyak dikaitkan dengan orang kata apa, salah satu risiko besar untuk dapat gout. Seterusnya, pengambilan makanan tinggi uric acid. Ini agaknya saya rasa faktor yang paling utama lah. Di sini nanti kita akan bincang lepas ni cara-cara merawat gout, yang mana kita akan bincang pasal apakah makanan yang tinggi uric acid, makanan yang sederhana ataupun yang kurang uric acid, yang mana yang kita boleh amalkan dalam kehidupan kita nantilah. Okey, seterusnya alkohol. Pengambilan alkohol yang berlebihan ataupun juga pengambilan minuman yang tinggi sukros. Tinggi sukros ni macam air gas, air cordial yang tinggi sugar lah, akan menyumbang kepada risiko nak jadinya uric acid tinggi ni juga. Seterusnya, sejarah keluarga. Kita bila diteliti, kebanyakan orang yang ada gout ni ada sejarah keluarga yang juga mengalami masalah yang sama. Terutamanya kaum lelaki dalam keluarga. Ayah dia mungkin ada gout, adik-beradiknya semua ada gout. Ada juga yang berlaku in isolation, tapi kebanyakannya ada sejarah keluarga. Kesan-kesan ubat sampingan. Kesan ni macam setengah-setengah ubat yang diberi untuk penyakit lain ada kemungkinan boleh menyebabkan uric acid tinggi. Contohnya orang yang ada masalah bengkak jantung, dia ambil banyak ubat untuk keluarkan air daripada badan, boleh menyebabkan uric acid berlebihan juga. Ada juga ubat cyclosporin, ubat untuk kurangkan immune system pun boleh ada risiko uric acid tinggi. Faktor lain yang boleh menyumbang adalah masalah-masalah medikal. Contohnya kita ada masalah buah pinggang, masalah kidney transplant. Kita pernah ada pemindahan buah pinggang, maka kidney tu, orang kata buah pinggang tu lebih sukar untuk mengeluarkan uric acid secara normal. Di mana dengan itu uric acid berlebihan dalam badan dan you boleh dapat gout. Okey, seterusnya kita pergi kepada faktor dan risiko. Okey, ini faktor dan risiko yang tadi ini adalah gejala gout tersendiri. Gejala gout, apakah yang dikatakan gejala gout? Kebanyakan orang akan datang dengan sakit bengkak merah ibu jari kaki. Ini paling common. Kenapa? Sebab uric acid akan orang kata apa, stabil di tempat yang mana suhu tu paling rendah daripada badan kita. Suhu badan kita dekat sentral, dekat telinga, dekat badan tengah ni semuanya lebih panas berbandingan suhu tangan jari-jari kita, suhu jari kaki semuanya. Sebab itu you nampak gout ni menyerang tempat yang paling hujung daripada badan kita kerana suhu di situ lebih rendah. Jadi commonest ialah ibu jari kaki. Tapi dia boleh juga involve tempat-tempat lain. Contohnya buku lali, kadang-kadang datang dengan serangan lutut. Ada juga yang dapat serangan siku, jari-jari tangan pun boleh jadi. Boleh kena mana-mana. Tapi kebiasaannya sendi ibu jari kaki. Dia biasanya datang sakit dan bengkak secara tiba-tiba. Dia tak ada kata macam orang kata apa 2-3 hari, seminggu baru nak jadi, tak. Dia jadi agaknya rasa nyut-nyut sikit, esok atau petang tu juga dia akan bengkak dan merah.
kebiasaannya juga selepas pengambilan makanan yang tinggi asid urin. Contohnya, baru lepas makan barbecue seafood, you dah rasa dah nyut-nyut sikit dan bengkak dan merah sakit. Biasa bila jadi macam ni, kebanyakan orang akan pergi jumpa doktor, ambil pengambilan ubat tahan sakit ataupun ubat kurangkan radang. Sakit tu akan turun dalam tempoh 2 atau 3 hari. Kemudian sekiranya kita tak rawat secara betul, dia boleh jadi lagi sekali. Itu kadang-kadang orang duk komplain kata, sakit saya ni tak baik-baik. Lepas baik, dia sakit balik. Lepas baik, dia sakit balik. Mungkin kaedah rawatan tu tidak optimal. Di mana nanti kita akan discuss dengan lebih lanjut kaedahnya. Seterusnya, okey, ini contoh you boleh dapat bengkak ibu jari kaki, kemudian ini bengkak jari jari tengah ni, telunjuk, kemudian ankle dan juga lutut. Perlu diterangkan di sini, bila jadinya begini, kalau kita ada sejarah gout tu kemungkinan besar ialah gout. Tapi kalau kita tak pernah ada sejarah gout, ahli keluarga tak ada yang gout, kita kena pastikan ini bukan kuman di sendi tersebut. Maksudnya antara differential diagnosa yang sebalik yang lain lah, bila dapat satu sendi bengkak ni, kuman dekat sendi tersebut. Jadi memang kena pergi jumpa dengan doktor, dapatkan rawatan. Kalau kita dekat hospital akan keluarkan air, cek bawah mikroskop adakah ini kuman ataukah ini gout. Okay, so ini ada contoh. Ini dah peringkat advance lah, di mana ada pemendapan uric acid yang mana kita panggil TOFI ataupun TOFUS. Dia boleh berlaku di mana-mana. Kita jumpa kalau yang lama dekat ibu jari kaki, dekat dengan buku lali, dekat belakang, dekat telinga, macam-macam dekat dekat siku pun ada sebesar telur ayam, dia akan bengkak-bengkak. Ini adalah tanda pemendapan uric acid. Dan ini juga menandakan bahawa gout ini tidak dirawat dengan sempurna. Sebab kalau kita boleh bayangkan, uric acid tu dia turun naik berdasarkan kita punya pemakanan. Kita makan lebih uric acid, satu layer kristal akan jadi. Bila next time, another layer. Lama-lama dia akan menimbulkan pemendapan ini. Ini yang kita panggil TOFI semua. Okey, seterusnya, ini adalah orang kata kebanyakan kita kalau ada kemudahan ini, kita boleh buat ultrasound, tarik sedut air tu keluar dan semak dekat bawah mikroskop untuk nak tengok uric acid tu. Dia nampak kristal. Kadang-kadang keluar dengan cecair putih tersendiri kalau tengah aktif lah. Maksudnya kalau cecair putih tu baru jadi, dia boleh keluar sekali daripada sendi tu. Okey. Seterusnya, cara kita nak diagnose gout tu ataupun cara kita nak pastikan, memang kena jumpa doktor untuk orang kata tentukan ini adalah radang gout ataupun ini adalah kuman ataupun sendi yang ada infection tu. Pemeriksaan uric acid dalam darah. Perlu saya jelaskan kat sini, kebanyakan orang boleh dikatakan 50% daripada pesakit yang dapat serangan gout akut ni, bila kita cek uric acid dalam badan, dia ada orang kata level tu rendah sementara. Dia kata, dia panggil transient drop in uric acid level masa kita kena gout. Jadi kebanyakan orang juga tertipu, kata oh uric acid normal, ini bukan gout lah. Jadi dirawat sebagai sakit sendi yang biasa. Di mana salah lah sebenarnya. Patutnya kita tengok daripada segi presentation tu sendiri, satu sendi bengkak merah, ada makan something yang high uric acid sebelum, cek uric acid dalam darah, cek radang tinggi, tak ada tanda-tanda kuman, most likely dia gout. The best time untuk cek uric acid ialah 2 minggu selepas attack tu. Ataupun 2 minggu ke atas. Kalau kita cek masa gout tu sendiri, there will be transient drop. Jadi kita akan rasa seolah-olah ini bukan gout sebenarnya. Di mana salah lah, jadi rawatan tidak berkesan mungkin. Okey, kalau masih acute tu kita boleh juga buat pemeriksaan ultrasound sendi di mana kita akan nampak air secara berlebihan, dia ada halo sign. Kalau orang yang dah ada gout sekian lama, mungkin bila kita buat x-ray kita akan nampak sendi-sendi yang dah rosak, tulang-tulang yang dah dah pecah-pecah, dah eroded lah.
Itu kita akan tengok orang-orang yang dah suffer from gout dah lama. Kalau acute tu memang air je lah dengan hujan darah yang boleh kita check. Next one. Ini yang saya kata, ini lutut ni memang selalulah kita buat untuk ambil air. Ini nampak macam cecair synovial yang seperti kapur, yang putih. Mungkin gout tu, tophi pemendapan kristal tu baru berlaku. Okay, biasanya bila kita check bawah mikroskop memang akan nampak monosodium urate crystal tu sendiri. Okay, seterusnya. Komplikasi gout. Okay, perlu diingatkan high uric acid ni, uric acid yang tinggi tu bukan hanya menyebabkan kita dapat radang sendi. Bila tak dirawat sempurna, dia dapat pemendapan uric acid. Dia juga boleh menyebabkan sendi kita tu dimakan. Maksudnya eroded. Tulang-tulang tu boleh pecah-pecah kat dalam. Dan sendi boleh lari. Dia panggil sublux dan sebagainya. Seterusnya, high uric acid pun, ni macam kita cakap tadi, kecacatan sendi. Dia kadang-kadang selalunya dekat ankle, selalunya dekat dengan buku lali. Dia jadi bengkak kat situ, dia jadi macam terkehel ke tepi sikit, dia panggil Charcot joint. Boleh disebabkan oleh orang kata apa, uric acid yang dah rosakkan sendi tu. Seterusnya, uric acid tinggi juga boleh menyebabkan kegagalan fungsi buah pinggang. Ini saya rasa discussion yang agak hangat di kalangan orang-orang yang mengalami gout. Kebanyakan orang takut gagal buah pinggang. Okey, apa sebab kegagalan buah pinggang dalam orang yang dapat gout? Pertama-tamanya, uric acid tu tinggi dalam orang kata apa, secara kronik. Dah lama uric acid tu tinggi, dia boleh dapat dipanggil urate nephropathy. Uric acid tu bila kita bila tinggi, dia tak boleh nak filter through buah pinggang. Kan saya kata tadi 70% uric acid akan dikeluarkan melalui air kencing. Jadi dia tak boleh nak lalu buah pinggang dia sangkut, menyebabkan dapat kegagalan buah pinggang. Lagi uric acid ni juga boleh jadi buah pinggang stone, batu karang buah pinggang. Dia boleh jadi dekat batu karang tempat nak keluar kencing dan sebagainya. Itu pun boleh menyebabkan buah pinggang kita gagal. Antara lain lagi ialah dengan pengambilan ubat tahan sakit secara berlebihan. Kebanyakan orang bila sakit gout ni terus pergi ambil ubat tahan sakit. Bila lama-lama dia menyebabkan buah pinggang kita tu kecut. Disebabkan oleh ubat tahan sakit. Dia panggil analgesic nephropathy. Kadang-kadang yang datang kat kita dah ada masalah buah pinggang sebelum dirawat gout secara sempurna. Itu pun perlu diketengahkan lah. Ramai yang tak nak ambil ubat gout secara berterusan sebab takut buah pinggang rosak. It's the other way round. Sebenarnya kalau tak ambil ubat gout ni yang menyebabkan buah pinggang rosak atas sebab-sebab tadi. Ambil ubat tahan sakit secara berlebihan, uric acid tu secara tinggi dalam keadaan kronik menyebabkan buah pinggang tu pun gagal. Lain komplikasi dia adalah penyakit jantung. Macam saya cakap tadi, banyak orang yang ada gout ni ada risiko penyakit-penyakit kencing manis, kolesterol, darah tinggi. Ini boleh menyumbang kepada jadinya penyakit jantung. Kita banyak jumpa kes-kes yang sakit jantung ada juga masalah gout. Dia berkaitan lah. Jadi bila kita rawat gout secara betul, insya-Allah kita mengurangkan juga risiko untuk dapat penyakit jantung. Okey, seterusnya. Okey. Pesakit gout ni jika kita dah orang kata apa, diagnose kata ada sakit gout, makanlah ubat secara berkala seperti mana yang dinasihatkan. Jangan berhenti makan ubat tanpa nasihat doktor. Kebanyakan kita sakit gout ni, dia punya sakit tu sakit, kemudian dia baik. Kemudian lama dia tak sakit sampai another attack. Di situ kebanyakan pesakit akan rasa tak perlulah makan ubat secara berterusan. Sebabnya sakit ni jarang-jarang. Bila sakit je makan ubat. Bila sakit je cari doktor. Which is salah. Sebabnya komplikasi-komplikasi yang kita cerita tadi lah. Jadi janganlah berhenti makan ubat tanpa nasihat doktor. Jumpa doktor secara berkala, maksudnya periodic schedule appointment. Kalau keadaan stabil, kita jumpa 3 bulan sekali, 4 bulan sekali untuk orang kata apa, adjust treatment, komplikasi, nak tengok ubat mana yang sesuai, dos boleh dikurangkan, dos perlu dinaikkan.
Di situ kita adjust lah. Kita tak perlu jumpa kerap. Kita jumpa kerap usually masa awal-awal nak tentukan apakah ubat, apakah dos yang sesuai dengan diri kita. Kawal pemakanan perlu diteruskan. Bukan bermakna bila kita makan ubat, kita boleh makan apa saja. Tidak. Tapi sedikit sebanyak restriction tu agak longgar bila kita makan ubat. Okay? Minum air secukupnya amat penting. Sebab bila kita kering, dehydrated, relatively uric acid tu lebih tinggi daripada badan. Okay, seterusnya. Okay, makanan yang perlu dielakkan. Kita cerita pasal purin. Kebanyakan makanan ni ada kita bahagikan kepada tinggi purin, moderate purin dan low purin. Tinggi purin ni seperti mana kebanyakan orang tahu. Orang yang ada gout mesti tahu. Dia tak boleh makan ikan bilis, dia tak boleh makan seafood. Seafood ni selalunya yang bercengkerang lah. Kerang, ketam, oyster, all those things memang tinggi purin dia. Sotong some people boleh, some people tak boleh. Dia atas orang jugalah. Tapi kebanyakan seafood, udang semua tu kita perlu elakkan. Kalau dari segi ikan, selalunya ikan sardin. Ikan lain tak ada masalah. Cuma berhati-hati kalau ikan yang ada bahagian gelap kat tengah tu. Contohnya ikan tongkol yang kita masak nasi dagang ke apa semua, ikan tongkol yang tengah tu, yang gelap tu perlu dielakkan. Tapi isi dia yang lain boleh. Antara lain juga kekacang. Segala jenis kekacang. Termasuklah kacang buncis, kacang botol, tauge, petai, dosa ke kacang. Bukan kacang tanah semata-mata. Dari segi ikan bilis, very high purin. Kebanyakan orang alah dengan ikan bilis lah. Asal makan je nasi lemak ada ikan bilis, hari yang sama dan tu dapat attacknya. Kalau uric acid tidak terkawal. Antara lain juga itu yang kiranya tinggi purin. Yang moderate purin ni macam daging, alkohol, orang kata apa, tinggi kadar gula. Dari segi air ke, makanan ke, ada yang kena gout ni bila makan minum teh tarik ataupun minum Nescafe tarik, memang tak boleh, akan kerap kena serangan. Itu disebabkan kadar gula dekat susu tu lah. Kalau dari segi sayur, macam mushrooms, tomato, asparagus to some extent lah. Itu sebab kita kata perlulah bila ambil rawatan uric acid kita kurang, jadi ada ruang sedikit. Tapi again tak boleh berlebihan. Okey, seterusnya. Makanan yang boleh kita makan, buah-buahan tak ada masalah lah. Bijirin apa semua tu, roti, nasi, pasta okey. Susu semua tidak ada masalah. Yang lain ni yang kita perlu elakkan lah sikit sebanyak. Okey, seterusnya. Ini boleh dapat dekat mana-mana, orang kata apa, internet pun boleh dapat lah. Food yang kita perlu avoid yang bawah sekali ni lah. Muscle semua tu, meat extract, internal organs juga kan. Seterusnya. Okey, sekarang kita pergi kaedah rawatan. Kebanyakan kita bila sakit gout ni yang dia tuju ialah farmasi ataupun klinik berdekatan dengan rumah. Jaranglah terus ke hospital kecuali dah tak boleh nak buat apa. Kebanyakan yang akan cuba ambil rawatan biasa, and then kalau baik, dia berhenti and then teruskan. Mungkin kena attack lagi sekali baru jumpa doktor. Okey, di sini saya nak terangkan konsep rawatan gout tu. Saya rasa mungkin berbeza sedikit berbanding dengan doktor-doktor dekat klinik biasa. Kami rheumatologist, kita rawat uric acid ni dua cara lah ataupun dua approach. Satu, tahan sakit di mana kita bagi colchicine. Colchicine, gout ni benda yang sama. Itu adalah untuk kurangkan radang, derive daripada tumbuhan, dia spesifik untuk gout. Orang ada gout, kalau ambil ubat ni gout tu akan reda. Colchicine namanya. Side effect dia adalah cerit-berit. Jadi kadang-kadang ada orang makan ubat 2-3 kali sehari cerit. Sebab kita kena kurangkan.
Ada yang makan 2 sekaligus and then cirit and they feel happy. Okey, perlu saya tegaskan, cirit tu adalah side effect colchicine. Bukannya cirit tu adalah tanda uric acid dah keluar. Kebanyakan rasa bila dah cirit, uric acid dah kurang. Salah. Okey. Cara uric acid keluar ialah melalui air kencing kita. Colchicine ni memang kita bagi waktu radang, tapi untuk kami akan teruskan rawatan colchicine ini setiap hari meskipun tak ada gout. Tak ada sakit tu. Sebabnya kita jadikan dia sebagai preventer. Maksudnya pencegah daripada dapat radang seterusnya. Dos dia untuk maintenance ataupun dos untuk pencegahan ni ialah hanya sebiji je sekali sehari. Provided tak ada cirit dengan sebiji tu lah. Okay. Jadi bila mana ada radang, kita boleh naikkan frekuensi dia. Boleh jadi sebiji 2 kali ataupun sebiji 3 kali. Kita boleh repeat lah dos tu sekiranya sakit tu masih berterusan. Bila mana colchicine ini tak boleh kawal sakit tu, kita akan tambah ubat tahan sakit yang lain. Contohnya ibuprofen, Voltaren, Akoxia, Celebrex semuanya. Tapi berhati-hati, mungkin buah pinggang kita sudah ada masalah oleh kerana pengambilan ubat yang sebelum-sebelum ni. Jadi ubat tahan sakit ni kena careful. Tak boleh ambil secara berterusan atau tak boleh kerap sangat kena cek darah. Itu perlunya jumpa doktor tu untuk nak pantau kesihatan buah pinggang kita juga. Bila keadaan tu teruk, maksudnya macam sampai tak boleh nak berjalan, sampai orang kata apa kerap kali berlaku, biasanya kita akan bagi ubat yang panggil steroid, ubat radang ni. Kena careful, kebanyakan GP ataupun klinik di luar ada juga bagi ubat radang ni, which kita tak nak kontrol benda tu. Nanti pesakit hanya akan beli ubat steroid saja. Salah lah kiranya. Cara steroid ni memang ada yang boleh bagi ubat makan, ada yang boleh cucuk. Cucuk bontot tu kalau lebih daripada 3 joint kena lah. Maksudnya kena dekat dengan ibu jari kaki, kena juga dekat lutut dan juga dekat dengan siku. Jadi kita boleh bagi injection intramuscular. Ada juga yang kita bagi intra-articular, maksudnya di sendi yang tertentu. Maksudnya contoh datang dengan bengkak sendi lutut. Bengkak sendi lutut oleh kerana gout. Jadi kita ambil air itu keluar, air radang tu kita masukkan steroid di situ berserta dengan ubat tahan sakit. Itu pun boleh kita lakukan. Jadi itu dapat immediate relief lah sebab kena dekat sendi yang terlibat. Tapi kalau sekiranya ada lebih daripada 3 sendi, kita tak buat lah sebab banyak sangat cucuk steroid kan. Jadi kita cucuk sekaligus yang dekat dengan muscle tu lah. Okey. Kalau keadaan sangat teruk, kita admit masuk dalam ward, kita cucuk intravenously, masuk ikut sendi darah, saluran darah. Di situ lagilah immediate effect dia. Bergantung kepada keadaan semasa pesakit tu lah. Okey, itu bahagian orang kata apa, tahan sakit dan tahan radang. Macam saya kata, colchicine tadi kita akan teruskan untuk 6 bulan sebagai profilaksis juga dan sebagai orang kata apa, ongoing ubat tahan sakit. Jadi sakit yang kena nanti tidaklah seteruk yang selalu kena. Okey, the other arm ialah untuk mengurangkan uric acid. Amat penting untuk kita fokus dekat sini sebab kebanyakan orang ambil ubat tahan sakit saja. Sakit dah tak ada, berhenti ubat. Tapi sebab musabab jadinya gout, uric acid tinggi ni kita tak tackle. Di situ masalah kita. Sebab tu berulang-ulang. Habisnya efek ubat tahan sakit, kita sakit balik. Sebab uric acid masih tinggi. Jadi kita perlu untuk kurangkan uric acid daripada badan. Pertamanya memang kena jaga makan. Makanan kita kena kurangkan. Yang high purine tu kalau boleh avoid lah. Yang moderate purine tu kurangkan. Ubat kurangkan uric acid ni antara lain allopurinol dan febuzostat. Allopurinol ni ramai yang pernah cuba, ramai yang dah makan tapi makan separuh jalan. Allopurinol, Zyloric dengan kata lain dekat luar, dos dia pula kita akan orang kata apa, adjust, akan naikkan, akan turunkan bergantung sama ada kita dapat target uric acid level. Target uric acid yang perlu untuk kawal gout ni adalah 0.3 hingga 0.35 ataupun 300 hingga 350 millimol per liter. Itu target kita. Kalau kita uric acid kita kurang sedikit jadi 0.42, risiko untuk dapat serangan gout tu tetap ada bila kita tak jaga makan nanti.
That's why kita target lower supaya jauh daripada threshold untuk dapat serangan seterusnya. Fungsi allopurinol dengan febuxostat sama. Dia akan dia akan block enzim yang nak convert food kita tadi ataupun penguraian uric acid. Jadi kita kurangkan load uric acid daripada badan kita. Action dia sama, cuma allopurinol ni ada potential side effect yang orang kata apa agak serius, di mana boleh menyebabkan allergic reaction dekat kulit. Bermula dengan rasa gatal-gatal, miang-miang, naik bintik-bintik merah. Bintik-bintik merah tu boleh berair dan boleh melepuh. Itu consider serious side effects of allopurinol. Jarang berlaku tapi boleh berlaku. Jadi setiap kali kita nak mulakan ubat Zyloric ni, kita akan inform patient supaya mengawasi ataupun orang kata apa, aware lah kalau ada naik bintik-bintik ni yang mana mungkin allergic reaction of allopurinol. Dia boleh berlaku dalam tempoh 3 bulan pertama kita ambil pengambilan allopurinol ni. Common in orang kata apa Chinese Han punya derivatives lah. Yang ada sejarah family darah Chinese ni. Tapi kalau tak ada then it is safe. Ramai yang rasa allopurinol tak jalan. Nak makan allopurinol lama pun tak jalan-jalan juga. Still dapat attack. Kenapa? Sebab mungkin dos kita tak optimize. Bila mana kita dah mulakan allopurinol, kita akan ada orang kata apa, perjumpaan berkala. Kita akan tengok uric acid level berapa. Selagi kita tak reach target uric acid tu, dos allopurinol akan dinaikkan bergantung kepada masalah yang lain lah, buah pinggang dan sebagainya. Jadi kita kena tengok pelbagai aspek dalam merawat gout ni. Bukan tengok numbers sahaja, kena tengok patient, kena tengok sejarah sebelum ni dan sebagainya. Okey, bila mana ada allergic reaction to allopurinol, alternatif dia lah febuxostat ataupun Feburic. Benda yang sama lah. Function dia sama tapi risiko side effect tu sangat-sangat kurang. Cost of course dah lebih tinggi berbanding dengan allopurinol tadi. Ini adalah orang kata apa first line treatment untuk gout lah. Tapi andai kata tak turun-turun juga uric acid, dah optimal ubat, kita ada juga kaedah lain. Contohnya yang nak keluarkan uric acid daripada badan, probenecid, benzbromaron. Kita jarang bagi benda tu sebagai first line sebab side effect dia dan juga kena hati-hati dalam orang yang suffer from high uric acid ni sebab yang ubat yang saya cakap tadi, probenecid, benzbromaron tu dia keluarkan uric acid melalui air kencing. Kita tahu orang yang ada gout ni berisiko untuk dapat uric acid kidney stones, urinary stones. Jadi bahaya kalau kita bagi tanpa mengetahui dia ni ada kidney stone ke tak ada. Selalunya kalau saya kena start ubat yang tu, kita akan check uric acid tu dulu. Adakah dia ni memang keluarkan uric acid tinggi daripada air kencing? Tak boleh lah sebab nanti dia akan crystallize jadi batu karang lagi. Itu satu contraindication. That's why first line treatment dia allopurinol ataupun febuxostat. Okay, so dua-dua rawatan ini kita akan teruskan kalau diikutkan long term lah. Disebabkan benda ni, gout ni berkait rapat dengan gaya hidup kita, dengan pemakanan harian kita. Jadi macam orang ada diabetes, pemakanan dia terkawal dengan ubat dan juga gaya hidup ni, sama juga dengan gout ni. Kalau ikutkan it's long term treatment. Bila mana you ambil ubat secara berterusan, kadar serangan gout sangat berkurangan ataupun tak ada langsung, yang mana tofai ataupun pemendapan uric acid tu boleh lembut dan boleh hilang. Kalau masih awal lah, tapi kalau dah 20 tahun uric acid tu dah jadi tofai, memang mungkin tak boleh lah hilang seterus total, tapi bolehlah kurang saiz dan sebagainya. Dia boleh protect you daripada risiko untuk dapat sakit jantung, orang kata apa, darah tinggi, kencing manis, masalah buah pinggang pun kita akan ada orang kata apa indirect benefit lah dengan merawat gout ni. Okey, seterusnya amalan gaya hidup sihat. Perlu kita continue dengan orang kata apa, macam kita cakap obesity, jadi kena kurangkan berat badan, berhenti minum arak, pengurangan makanan yang tinggi uric acid tadi. Orang kata apa semua yang ke arah kesihatan yang baik lah, kurangkan gula, kurangkan yang masin, minum air 2 hingga 3 liter sehari, pengambilan produk penelusur rendah lemak.
untuk orang kata apa, lebih kepada tulang lah. Okay, next. Okay, itu saja daripada saya. Okey, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi doktor. Nama saya Iman Syarif Muhammad. Co-host untuk pagi ni. Saya akan handle sesi Q&A. Memang banyak soalan ni. Bertarik-talu soalan masuk ni. So memang bagus jugalah doktor buat short session untuk penerangan, and then hopefully doktor boleh spend a bit more time on answering these questions Boleh, untuk boleh, staff boleh. kita. Okay, first of all ada soalan daripada seorang staff PM saya. Okey, dekat WhatsApp, dia kata saya telah didiagnose sebagai patient CAD, coronary artery disease, dan on daily aspirin untuk cairkan darah. Okey, sejak consume aspirin, saya sering diserang sakit tumit yang amat sangat sehingga nak angkat dan letak kaki pun sakit. Berlarutan seminggu ke 2 minggu. Hanya akan berkurangan setelah ambil ubat yang telah diberi oleh doktor. Ubat ni adalah colchicine. Okey, soalannya, adakah aspirin meningkatkan uric acid level dalam badan? Ya, boleh. Kalau ikutkan aspirin tu boleh meningkatkan uric acid daripada badan, tapi biasanya pada dos yang rendah, 75 ataupun 100, risiko tu amat rendah. Maksudnya orang yang ada sakit jantung pun boleh teruskan ambil aspirin provided sakit tu tak teruk lah. Macam yang bertanya punya kes ni, mungkin dia ada masalah juga untuk nak mengeluarkan uric acid daripada badan, side effect ubat tu sendiri. Jadi mungkin alternatif dia boleh tukar ubat aspirin tu kepada ubat clopidogrel ataupun another orang kata apa, alternatif lah kepada aspirin tu. Kalau sekiranya jadi macam tu, kita boleh buat, first kena confirm lah yang sakit sendi tu disebabkan oleh uric acid yang tinggi, sama ada dengan ujian darah ataupun buat ultrasound ataupun MRI. Dekat tumit ni payah kita nak ambil air, nak aspirate apa-apa sebab dia jarang accumulate. Kalaulah kata confirm ada inflammation, then kita sarankan kepada doktor jantung untuk bagi alternatif ubat kepada aspirin tu. Okay, so staff ni perlu pergi jumpa doktor balik lah untuk balik . Okay, the next question. Perlukah saya makan allopurinol selama-lamanya? Sebab dia memang dah on allopurinol. Sorry. Okay, sekiranya encik yang bertanya ni memang menghidapi gout yang orang kata apa, kerap kali berlaku, banyak kena dekat banyak sendi, memang patut ambil ubat allopurinol ni selama-lamanya. Itu secara kasar lah kita cakapkan, tapi biasanya kita akan jumpa doktor secara berkala untuk tentukan dos yang orang kata apa diperlukan. Yes, kebanyakannya kita bagi 300, tapi andai kata keadaan dah stabil, attack dah tak ada, kita boleh consider kurangkan dos. Tapi tidak boleh berhenti secara tiba-tiba sebab nanti uric acid tu akan naik mendadak balik kan, so dapat attack balik. I see. Okay, the next question. Ada dua sebab gout. Adakah sebab uric acid menyerang dan antibody badan saya yang menyerang? Betul tak? Dia tidak ada kaitan dengan antibody. Uric acid ni, gout ni jadi sebab uric acid tinggi. Antibody tu bila kita cakap masalah radang sendi yang lain. Kita kira radang sendi ni banyak. Arthritis ni secara general disebabkan oleh pelbagai penyakit. Arthritis is a general term. Gout adalah salah satu daripada penyebab. Bila kita cakap pasal gout, memang berkaitan dengan high uric acid. Jadi tidak ada kaitan dengan antibody sangatlah, mungkin ada sikit sebanyak tapi benda tu tak diketengahkan dalam rawatan. Bila kita cakap pasal advanced gout, mungkin adalah cerita pasal immune suppressant, but that comes to the next level lah. Orang kata apa, basic ni memang directly because of uric acid yang tinggi. Okay, soalan seterusnya, uric acid. Adakah ia anti-kanser dan antioksida semula jadi dalam badan? Mengenai anti-kanser, saya tak pasti. Antioksida,
dia indirect effect sebenarnya. Itu tidaklah daripada pengetahuan saya minta maaf. Yang tu saya kena tengok, kena semak balik. Nanti saya Alright. balas salah bagi info pula. Betul. Okay, tak Tapi apa. anti-cancer saya tak pasti. Okay. Okay. Apakah beza gout dengan arthritis? Macam mana nak bezakan? Okey. Arthritis ni general term ataupun kata apa general term untuk radang sendi. Bila kita sakit sendi, sakit lutut, sakit buku lali, sakit jari, itu kita akan panggil arthritis. Arthritis ni bila mana ada radang di sendi tersebut. Radang tu apa beza macam kita nak bezakan arthritis tu general term untuk sakit sendi ataupun radang sendi. Sakit sendi ni broad, sakit sendi boleh disebabkan oleh haus, boleh disebabkan oleh radang. Radang ni saya yang kata apa boleh manage lah insya-Allah. Antara sebab arthritis tu adalah gout. Sebab arthritis yang lain rheumatoid arthritis, psoriatic arthritis, infection related arthritis, itu sebab lain. Jadi gout ni nak bezakan tak ada beza sebab dia memang radang sendi. Cara nak bezakan ialah tengok presentation, attack di mana, uric acid tinggi ke tidak, ada sejarah keluarga ke tak, nak jadi tu jadi macam mana. Jadi gout tu ialah arthritis. Tapi gout adalah salah satu daripada sebab arthritis. Okay, the next question. Doktor, gout boleh serang sendi pinggul atau tidak? Jarang tapi boleh. Boleh ada Saya pernah possibility jumpa, ada. Saya pernah jumpa seorang pesakit berumur 16 tahun. Saya rasa dia ada masalah lebih. Masa tu kita tengah buat, masa dia lebih ada masalah kepada inborn error lah. Metabolism, uric acid tu tinggi, ada disruption sedikit. Dia kena tulang, aku kata tulang belakang. Dia paraplegia, tak boleh nak bergerak kaki dan tangan. Itu kes yang paling severe. Yang saya jumpa kes kedua serang tulang pinggul ialah pada lelaki yang berumur 32 tahun. Itu memang sendi pinggul dia patah disebabkan oleh gout tersendiri. Bila kita buat operation nak repair, memang uric acid kristal, pemendapan uric acid tu melampau dekat sendi tersebut. Dengan kaedah rawatan, alhamdulillah he's okay now lah. Alright. Ini I think mungkin doktor boleh mohon pencerahan balik semula. Adakah gout ini boleh diubati atau pesakit akan mengalaminya semua hidup? Boleh diubati. Boleh orang kata apa, dibendung lah kita kira, tidak merebak, tidak berterusan, boleh diubati dengan kaedah rawatan yang betul lah. Maksudnya macam kena rawat and then kena continue, tak boleh nak rawat halfway, macam dah tak ada sakit kita berhenti. Itu yang boleh berulang-ulang. Sebab gout ni lebih kepada gaya hidup kita, pemakanan kita, uric acid kita daripada pemakanan. Kalau kita rawat betul, insya-Allah boleh dirawat dan tak ada serangan. Boleh prevent complication yang lain. Yang penting jaga makan doktor. Jaga makan, ubat-ubatan, berkala lah. Kalau ubat-ubatan tu rasa tak perlu, kita akan cuba stop dan akan measure balik ubat darah tu macam mana. Adakah gaya hidup aktif juga membantu untuk kita mengawal gout ini doktor? Ya, betul. Dia boleh mengawal orang kata apa, aktif sendi tu, pergerakan aktif sendi tu sikit sebanyak boleh membantu lah. Alright. The next question doktor. Kita tahu gout biasanya kaki seseorang akan bengkak dan berwarna merah. Bagaimana pula keadaan betis yang membengkak, keras tapi tak pula sakit? Adakah kaki kita banyak asid urik? Kalau kes yang macam tu, saya rasa kena buat orang kata apa, proper check up. Sebab gout dia tak serang dekat otot. Dia selalunya di sendi ataupun tendon. Otot tidak. Kalau otot tu keras, dekat dengan orang kata apa, labu betis tu keras, kadang-kadang ada infection, boleh dapat kuman dekat dengan tisu menyebabkan kulit mengeras. Kadang-kadang boleh juga dapat masalah radang dekat dengan otot tersendiri, myositis.
pun boleh mengeras. Kadang-kadang ada darah beku pun boleh mengeras. Tapi gout tidak menyerang muscle otot tu. Okey. Ini ada seorang staf tanya, apakah rawatan yang sesuai jika seseorang yang telah mengalami masalah gout lebih daripada 10 tahun atau boleh dielakkan dengan tidak mengambil makanan yang tinggi asid urik? Dia gout ni kan kita cerita jadi sebab uric acid tinggi. Uric acid tinggi tu melalui pemakanan ataupun kurangnya pengeluaran uric acid daripada badan kita. Kebanyakan pesakit pengambilan berlebihan. Tapi ada juga dalam 30% pesakit dia pengeluaran uric acid tu berkurangan. Dia tak boleh nak keluarkan uric acid. Jadi dia retain dalam badan. Kiranya net dia nanti uric acid tu tetap tinggi. Jadi kita kena tengok dia yang mana satu. Bukan kata dengan kawal pemakanan sahaja you boleh treat gout. Boleh, tapi kalau uric acid tu tinggi, kawalan pemakanan ni agak orang kata apa, sangat strict lah. Banyak benda tak boleh makan. Boleh makan je nasi dengan bijirin, sayur, susu. Sayur pun banyak. Jadi akan orang kata apa, tidak ada kualiti lah dalam hidup tu kalau kita kena control strictly uric acid ni. Baiklah ambil rawatan yang sederhana, yang orang kata apa berpatutan dan gout tu under control. Okey. Ada seorang staf ni, untuk test uric acid level, adakah tepat kalau menggunakan test darah pada jari? Atau hanya boleh diketahui melalui blood test saja yang ambil dekat urat tu, kat vena? Kalau jari tu pada saya tak accurate lah. Sebab kita buat macam prick test sahaja kan, itu mungkin boleh dapat gambaran kasar. Yang seeloknya ambil level uric acid tu dalam darah. Cara orang kata ambil darah tu lah. So paling tepat is ambil proper blood test lah Ambil Yes. okey. So disarankan just untuk peringatan kepada semua staff, kepada yang berumur 40 tahun ke atas, bolehlah yang untuk eksekutif boleh berbuat full medical check-up di semua panel hospital, dan untuk pekerja non-eksekutif boleh membuat full medical check-up di semua panel klinik. Okay? TMB akan cover kos tersebut yang 40 tahun ke atas sahaja. Okay, the next question. Ini ada staff ni bertubi-tubi tanya soalan ni. Saya combinekan je lah. Okay. Bila saya makan makanan beruric acid tinggi, kenapa tak ada pun gout? Kenapa saya dapat gout tiba-tiba? Kenapa saya dapat gout walaupun saya tak makan high purine food? Bila saya makan high purine food, saya dah cuba dalam sebulan. Soalan ni kena block. Bila saya dah cuba dalam sebulan, tak ada apa-apa pun berlaku. Kenapa? Kalau saya tak boleh bergerak dan kena serangan, ini semua soalan ni. Bolehkah pihak hospital datang dengan van kecemasan? Biasanya kena serangan waktu malam, pada 4 pagi. Bolehkah pihak hospital datang dengan ambulans datang ke rumah? Itu soalan dia. Nak saya ulang balik, Doktor? Okey. Saya rasa kalau dalam keadaan kes tersebut, baik kita buat orang kata apa, proper assessment, check dengan secara orang kata apa detail, memang adakah dia masalah dia gout ataupun sebaliknya. Gout ni ada banyak kan causes of arthritis tu tadi. Tengok orang kata apa pattern serangan tu, tengok tempat mana serangan tu kena, orang kata apa, apakah benda-benda yang berlaku sebelum kena serangan, macam contohnya dari segi pemakanan, minuman dan sebagainya. Pada masa yang sama, buat ujian darah. Ujian darah ni pun ada banyak, orang kata apa, differential diagnosis lah. Jadi saya cakap arthritis general, gout salah satu daripadanya. Kita kena ambil kira juga masa attack uric acid kebanyakannya normal ataupun rendah. Jadi kita kena repeat ujian darah dalam 2 minggu selepas kena gout. Pastikan betul-betul ini adalah gout.
Seandainya kita yakin dan confirm ini adalah gout, rawatan perlu diberi secara menyeluruh. Macam saya kata, dua-dua angle tadi ataupun dua-dua arm tadi perlu kita um, jalan sekali. Maksudnya kurangkan sakit kena ada, kurangkan uric acid kena ada. Kalau kita hanya orang kata apa, kurangkan sakit, memang akan berulang-ulang. Kalau kita kurangkan uric acid, tak tackle sakit ni, memang menderita. Jadi saranan saya, baiklah buat proper assessment. Dapat betul-betul kepastian apakah penyebab sakit awak ni. Bila dah pasti begini begitu, kita buat rawatan yang berpatutan. Dan rawatan tu perlu diteruskan. Tidak mana kita mengambil rawatan and then dah baik. Lepas tu kita kata sakit datang balik. Tak betul lah cara tu. Jadi saya sarankan dapatkan rawatan yang orang kata apa, assessment yang betul dahulu. Kalau awak kena waktu tengah malam, boleh buat ambulance call, kita boleh datang ambil. Memang kadang-kadang gout ni dia serang, dia sakit-sakit dah sikit-sikit, tapi yang teruknya waktu malam, waktu orang kata apa, tak kurang bergerak, acid uric lebih orang kata apa, mendap dan stable, masa itulah dia serang. Boleh jadi. So yang dos yang macam tak suka makan ubat ni, I think apa nasihat doktor kepada mereka ni? So ada some staff ni dia memang tak suka makan ubat. Dia katanya sakit apa ni, merosakkan buah pinggang lah, apalah. So apakah nasihat doktor kepada staff yang mempunyai mentaliti seperti ini untuk membantu mereka menangani masalah gout? Dia biasanya kalau yang mana yang ada masalah orang kata pada segi pengambilan uric acid ni, rasa saya bila berjumpa dengan doktor tu kita akan bagi tahu kepentingan rawatan, komplikasi yang bakal berlaku sekiranya tidak dirawat dengan penuh. Dan kadang-kadang saya bagi peluang, saya kata bagi peluang pada saya untuk rawat gout ni, bagi 3 bulan ataupun 6 bulan. And you tengok sendiri kekerapan sakit you macam mana. Orang kata apa, dari segi sakit tu, kadar sakit tu berbanding tanpa rawatan dengan rawatan. Jadi bila you feel the difference, you feel a lot better, you can move, you ada good quality of life, InsyaAllah kita boleh orang kata apa, emphasize on the importance makan ubat tu. Ubat tu kita, macam saya cakap juga, kita akan pantau dari segi side effects. Banyak orang tak nak ambil ubat sebab takut masalah buah pinggang, takut masalah hati, takut jadi macam ni. Itu kalau tak ada orang kata apa, temu janji berkala. Tapi kalau you under close supervision by the respective doctors, insya-Allah benda tu akan diambil kira, akan dipantau secara menyeluruh. Kita bukan treat sendi saja. Tadi kita cakap gout boleh jantung lah, darah tinggi. Kita buat darah 3 bulan sekali untuk melihat benda tu secara keseluruhan. Andai kata nampak ada tanda-tanda diabetik, kita akan kawal. Andai tanda nampak ada darah tinggi, kita bagi orang kata apa, cadangan, rawatan yang sepatutnya. Belum cuba, belum tahu. Cuba buat dulu, barulah nampak keberkesannya dan mungkin akan rasa lebih orang kata apa, convince lah dengan rawatan ini, gout tu boleh dihalang. Yang saya faham kebanyakan rawatan-rawatan yang diterima di hospital ni, pihak hospital akan membuat dia akan cek darah mereka secara berkala untuk tengok adakah masalah-masalah yang timbul setelah mengambil ubat-ubat yang telah diberikan. Betul tak doktor? Correct. Sebab macam kena yakin lah bila pergi jumpa doktor ni, dia akan ada, saya kalau bagi ubat ni saya responsible on any side effect. So, jadi saya pun responsible untuk monitor side effect tu. Jadi tapi kalau you tak datang, payahlah kita nak buat semua orang kata apa, pemantauan tu. Betul, saya setuju. Okay, the next question doktor, apakah perbezaan water retention dengan gout? Beza. Water retention ni air tu berkumpul dekat dengan tisu dekat kaki, contohnya bengkak-bengkak kaki. Kalau gout ni dia serang sendi, dia satu tempat saja. Macam contohnya mungkin bila kita cakap pasal buku lali lah, for example ankle joint. Ankle joint tu nampak bengkak kan. Kalau gout dia bengkak, dia keras, dia susah nak bergerak sebab joint tu dah bengkak. Jadi pergerakan tu rasa limited lah, stiff. Dia susah nak nampak, rasa sakit, rasa susah nak bengkok apa. Biasanya satu tempat tu je. Kalau
water retention dia selalunya berlaku dua-dua. Dia tak water retention sebelah. Dia akan berlaku dua-dua belah. Dan water retention dia tak ada sakit. Dia sakit mungkin sebab kulit ni tisu kita tu distended, bengkak sedikit. Tapi dia tak sakit bila nak bergerak dan sebagainya. Dan water retention bila kita tekan tisu tu lambat naik. Kalau gout bila kita tekan sakit melompat gawan ni. Gout ni kalau severe, you nak letak selimut pun tak boleh. You nak Allahu sentuh pun Akbar. tak boleh. That is gout. Sakitnya. Okay, the next question, Betul, doktor. Okay, ada seorang patient ni, allopurinol saya amalkan ketika ini. Sebelum ini 120 mg 3 biji yang dicadangkan oleh pakar. Kemudian 120, dia tulis sini 120 mg 3 biji yang dicadangkan oleh pakar. Allopurinol. Okay. Kemudian diturunkan setelah bacaan jadi bawah 300. Maintain 120 mg 1 biji sehari sekarang. Okay. Tetapi di klinik hanya ada 90 mg dan makan hanya sebiji sahaja. Ada masalah tak? Saya rasa di situ ada sedikit mix up kot sebab allopurinol setahu saya dia come in 100 ataupun 300. 100 ataupun 300 punya formulation. Tak ada pula 120. Yang 90 pun tak ada. Jadi saya kurang pasti adakah yang dimaksudkan adalah allopurinol. Tapi kalaulah kata benar, kalau 90 tu formulation yang ada, boleh kontrol gout dia, boleh kontrol uric acid ke tahap yang kurang daripada 300. Then okey je pada saya. Cuma ini kena proper monitoring sebab takut salah ubat. Sebab selalunya kalau 90 mg tu Aquaxia, painkiller. Kalau 120 mg pun can be Aquaxia, tapi taklah kita bagi 3 kali sehari. Aquaxia, kena... betul. Aquaxia 90 dengan 120 kan, doktor? 90, 120 sampai 3 kali sehari ni bahaya ni, ubat macam tak tally sedikit. Minta mohon staff yang bertanya soalan ni boleh tanya balik tak? Susun balik soalan you, dapatkan fakta yang betul, tanya balik kalau sempat saya akan bacakan. Okay, the next question, doktor. Apakah tanda-tanda awal gout yang mana pesakit sendiri perlu identify sebelum jumpa doktor? Adakah rasa sakit contohnya di sendi-sendi jari tangan tapi tiada bengkak dan merah? Adakah tanda-tanda awal gout? Tanda-tanda awal gout ni dia selalunya gout ni dia menyerang 1, 2 atau 3. Dia tak menyerang banyak, kebanyakannya 1. Monoarthritis. Jadi kalau sakit jari tangan semua sekali tu unlikely gout lah. Tapi kalau jadi sakit satu jari sahaja, satu joint saja can be. Dia mula-mula rasa sakit, rasa nyut-nyut, macam rasa nyut-nyut, kemudian dia akan bengkak, dia keras. Kalau yang hujung-hujung jari-jari kecil-kecil ni dia nampaklah merah dan bengkak. Tapi kalau kena dekat lutut mungkin dia tak bengkak terus. Kalau dibiarkan 2-3 sehari 2 dia akan membengkak lah. Tapi gout typically 1 joint. 1, 2 mungkin boleh jadi sebab kalau kita memang sedia kala ada gout, dia 2, dia 3. Kalau gout tu tak terkawal lah. Tapi kalau peringkat awal, 1 ujung-ujung selalunya. Dia tak berlaku dekat bahu tiba-tiba. Kecuali kita memang dah ada gout. Dia bolehlah berlaku dekat tempat-tempat lain. Okey. Ini dia nak minta recommendation doktor. Apakah suplemen yang boleh dimakan untuk pesakit gout? Supplement in terms of whatever lah, vitamins ke apa ke whatever lah. Ni supplement in general lah. Well, ada orang staff ni dia macam minta makan ubat herba lah apalah. So minta pandangan doktor lah. Adakah pesakit gout ni boleh mengamalkan suplemen selain daripada ubat-ubat yang telah diberikan oleh doktor? Dia suplemen ni kita ambil dengan orang kata apa, with risk lah. Kita ambil dengan orang kata merisikokan diri kita kepada semua side effect lah. Jadi kita nak ambil ubat, suplemen tu kena pilih suplemen apa yang perlu.
dari segi gout ni suplemen per se tak ada. Tapi kalau you nak ambil macam ural tu lebih kepada nak alkalinize your urine supaya tak jadinya stone. Tapi kalau suplemen macam daun moringa ke apa ke, to be honest saya tak pasti dari segi efek dia sebagaimana, efek dia short term ke long term ke, tapi kalau lah kata kita ambil, make sure lah ada pemeriksaan berkala again. Di situ kita akan check buah pinggang. Sebaik-baiknya tak ambil lah sebabnya tak perlu. Doktor. Ya, insyaAllah. Okay. Sebab ada seorang staff ni suggest moringa yang macam doktor cakap tadi. Ada. Ramailah yang kata moringa macam bagus. Saya kata, well, it's up to you. Benda tu tak saya sarankan, tak saya halang. It's up to you. It's the risk that you take. Tapi kita tahu etiologi nak jadinya gout ni sebab uric acid yang tinggi. Jadi apa-apa yang mengurangkan uric acid, sama ada dia kurangkan pemakanan ataupun kurangkan dengan cara ubat, itulah kaedah sebaiknya. Yang selebihnya suplemen yang kita ambil mungkin nak kata apa pelancaran darah, itu kita tak ada tak boleh nak suggest lah. Kalau you ambil, kita akan check buat pinggang dengan hati secara berkala, yang periodic assessment kita buat on follow up tu lah. Baik. Okay, the next question doktor. Doktor, suami saya ada gout dan kerap kena pada waktu yang sama ada masalah thalassemia dan sekarang ada masalah buah pinggang dah mengecut. Bagaimanakah cara rawatan? Okey, yang ni perlu jumpa doktor pakar lah sebab ada multiple problem kan. Sebab kita kena mengambil kira semua masalah-masalah yang ada itulah dari segi buah pinggang, thalassemia sebab nanti akan dapat blood transfusion, thalassemia peringkat mana dan sebagainya. Dos ubat tu pun kita sangat berhati-hati. Tak kira lah saya start allopurinol ke, saya start feburik ke, kita akan start dengan low dose. Kita increasekan. Allopurinol dia lalu kok buah pinggang untuk dikeluarkan. Feburik dia lalu kok hati dan buah pinggang separuh-separuh. Jadi feburizostat is safer untuk orang yang ada masalah buah pinggang, orang yang ada masalah bengkak jantung dan sebagainya. Jadi it's very individual treatment lah, personalized treatment. Kalau ada multiple problem ni. Kekerapan kena gout tu mungkin sebab uric acid level sentiasa berada di tahap yang tinggi. That's why kerap kena. Itu pun kita kena start treatment and cuba achieve target uric acid at the expense of side effect yang lain tu tak teruk. So kita kena kontrol. Yang ni saya rasa pergi jumpa dengan doktor pakar lah untuk dapatkan rawatan yang proper. Okay. Ini nak minta pandangan doktor tentang adakah okey untuk minum air alkali yang dijual di pasaran bagi mengurangkan asid urik dalam badan? Apa pandangan doktor? Dia boleh. Dia kan kita pakai di nuclear gout ataupun ural, semua tu to alkalinize your urine supaya tak jadinya batu karang. So I suppose the same principle applies untuk air beralkali, sama jugalah supaya kristal tu tak form. Jadi boleh amalkan, tapi taklah kena pergi beli semua orang ambil air beralkali ni, tak perlu pun. Tapi kalau ada extra advantage tu, by all means. Kalau tak ada, minum air yang banyak, pengawalan uric acid insyaAllah cukup. Okey, ini ada seorang staff tanya ni. Apakah berkesan untuk minum campuran black ginger hasil kajian saintis Mardi baru-baru ni untuk atasi masalah gout? Doktor pernah dengar? Saya pun tak pernah dengar. Pernah dengar, tapi saya tak ada experience dari segi patient ambil. Yang hari tu patient saya ambil lebih kepada diabetik, black ginger lah, dia kata better. Tapi again, bila berhenti makin tinggi naik jadinya gula tersebut. Saya tak ada pengalaman, minta maaf, dari segi black ginger untuk gout ni. Sebab kita tak prescribe kan. Patient pun tak adalah bagi tahu dia ambil kadang-kadang tu. Okey, tak apa doktor. The next question, adakah pengambilan ubat atau rawatan gout akan juga menyembuhkan
masalah batu karang dalam buah pinggang yang berpunca dari asid urin tinggi. Ya? Yes, Okey. betul, betul. Betul. Untuk orang yang ada kidney stones, ureteric stones, kita bagi allopurinol, kita bagi Feburic untuk kurangkan uric acid, dan lama-lama uric acid crystals tu akan lyse, akan hancur dan keluar. Alright. The next question, Doktor. Rawatan terhadap sindrom tidur obstruktif berupaya mengurangkan risiko gout? Obstructive sleep apnea tu. Adakah yang I suppose mengurangkan risiko gout? benda tu comes to orang kata apa, risk factor nak jadinya gout. Kita cakap daripada awal tadi, salah satu daripada risk factor ialah obesity. So sekiranya kita tangani masalah obesity, menangani juga masalah OSA dengan pakai nasal CPAP tu secara tak langsung mengurangkan risiko untuk dapat gout. Dari segi fiziologinya, banyak to do dengan hormon lah kot, hormon yang tisu extra fat tissue dan sebagainya. To be exact, saya tak boleh nak bagi tahu sebab saya pun tak tahu detail, tapi boleh secara theoretical bila kita kawal whatever related to obesity, boleh kurangkan sikit sebanyak uric acid juga. Okay, the next question. Ini untuk staff ni tanya, kata allopurinol jenis lain selain Zyloric sama tak function dia, doktor? Zyloric mahal sangat nak beli. Sama. Sama Okay, the next question. Doktor, saya nak kepastian. Last check up darah saya, keputusan menunjukkan yang kandungan uric acid saya sedikit tinggi dari normal. Tapi setakat ni alhamdulillah saya tak ada gout. Tetapi pada satu ketika sebelum ini, apabila saya kerap berjoging, saya akan mengalami sakit tapak kaki. Seluruh tapak kaki rasa mencucuk-cucuk. Ia juga berlaku semasa saya buat kerja dapur ketika isteri sedang pantang. Okey, soalan saya, adakah ini juga tanda gout? Cuma kebelakangan ni saya sudah tidak kena sakit ni, dah setahun lebih tak kena. Yang sakit-sakit kat tapak kaki. Tapak kaki tu again ada banyak possibility. Salah satunya dia panggil plantar fasciitis. Plantar fasciitis tu radang tendon yang di bawah tapak kaki kita tu lah. Bila radang tu berlaku, kita akan jadi sakit bila nak memijak. Boleh juga berlaku ataupun aggravated bring on dengan repeated exercise. Maksudnya kita banyak jogging, kadang-kadang terjadilah juga that plantar fasciitis. Tapi with plantar fasciitis dia kena ambil ubat tahan sakit, dia rehat dan okey lah. Kalau gout ni macam daripada gaya Encik yang bertanya ni, on periodic medical assessment, uric acid sedikit tinggi. Kita ada condition di mana kita panggil asymptomatic hyperuricemia. Uric acid tinggi tapi tak ada simptom gout. Yang tu kita tak rawat. Kita selalunya encourage lifestyle. Maksudnya minum air yang banyak. Macam bila you jogging, you kena minum extra water. Sebabnya kita dehydrate. Kita banyak perspire. So relatively uric acid will be higher. Tapi dia gayanya bukan serangan gout. Sebab serangan gout ni dia serang sendi and dia datang acute. Dia datang tiba-tiba. Dia bukan macam setiap hari ada benda yang sama. Dia akan berat tiba-tiba, lepas tu dia baik slowly. Itu gout. Macam cik ni bila kurang isteri dah habis pantang semua, dah kurang berdiri lama semua, okey kan sekarang. So saya rasa bukan gout lah, mungkin lebih kepada plantar fasciitis ataupun mungkin ada calcaneus spur. Haus dekat dengan tulang calcaneum disebabkan repeated exercising, banyak berjogging tu kan, dia akan ada spur sikit, that cause pain usually. Kalau serangan gout tu dia kena sendi dan dia acute, dia datang tiba-tiba. Bila kita ada high uric acid level, kita tak treat semua orang ada high uric acid level. Banyak kalau semua pergi medical check up, mungkin 50% uric acid level tinggi. Kita tak treat semua orang. Kita treat orang yang ada gout symptom, orang yang ada batu karang, orang yang ada masalah sakit, orang kata sendi atau sakit buah pinggang, itu kita treat.
Tapi kalau high uric acid per se, kita suruh kurangkan pemakanan uric acid tu, kita suruh exercise dan minum air dengan orang kata apa, banyak lah supaya hydration tu important. Jadi mungkin bukan gout lah pada saya. Bukan alright. I think the best thing is kalau staff ni pergi ke klinik untuk mohon dirujuk kepada klinik pakar, hospital pakar untuk rawatan yang selanjutnya lah. Okey. Okey, tadi ni ada staff tanya bacaan limit asid urik yang normal. Adakah 0.3 ke 0.35 doktor? Okay. Kalau ikutkan daripada normal kita punya lab punya range ialah 0.22 hingga 0.5. Kadang-kadang untuk orang perempuan dia lower sedikit 0.20 hingga 0.50. Itu bacaan lab. Tapi untuk orang yang suffer from repeated joint pain, which is most likely gout in terms of presentation, lepas makan high urine content dapat sakit sendi repeated, ataupun orang yang ada masalah batu karang ataupun masalah buah pinggang, target uric acid kita lower. Sebabnya kita tak nak you dapat repeated gout attack ataupun repeated kidney stone attack. That's why kita target lower. Bila target lower, you makan lebih sikit, you kurang minum sikit, it wouldn't cross 0.50 yang kita kata upper limit normal tadi tu. I see. Di sini ni kita orang kata apa, kita extra careful. That is the way we treat lah target tu. Untuk ladies berbeza dengan untuk lelaki doktor? Ladies they said 0.46 tapi 0.46. kita tengok secara general lah. General 0.5 lah doktor maximum. 0.5 lah. Alright. The next question. Bagaimanakah nak check kadar asid urik di rumah? Ada alat tak? Seperti cek gula kat dalam darah. Benda tu boleh, saya rasa tak accurate. Dia tak accurate pun kita check macam orang kata apa, capillary blood kan. Capillary blood ni kadang-kadang darah kita kata uric acid kan pergi yang paling ujung, so relatively higher compared to central. So best is to take normal blood test yang kita ambil dekat dengan tengah siku and dekat dengan sini baru kita ambil darah betul-betul lah, bukannya ambil capillary tu. Alright. The next question. Kalau bengkak di lutut tapi tak sakit, ada GP kata bursitis bukan gout. Adakah perlu jumpa pakar untuk kepastian? Bengkak ni tak sakit tapi kadang-kadang ganggu bila duduk dengan lutut. Dia, itu saya kata tadi, kita kena tengok, kena buat further assessment bila mana simptom tak ada, simptom ada, sakit tak ada, darah tak sama. Bila benda macam ni kita kena buat further assessment. From baseline blood test tu tak cukup untuk kita tentukan apa sebab jadinya bengkak, apa sebab jadinya sakit. Jadi kita di sini kita akan masukkan MRI mungkin, ultrasound mungkin, ambil air situ mungkin. So ada banyak cara lain untuk kita confirmkan apa sebab. Banyak kes di mana saya dapat, sebab ni kamu selalu affect lelaki kan. Lelaki of course rajin exercise compare dengan perempuan, theoretically dah nampak. Jadi dia orang pernah dapat macam ligament tear, this and that. So dia tak tahu sakit dia ni sebab ligament problem ke sebab gout problem. So best thing to do is to actually aim the target uric acid level. If the pain improve ataupun swelling improve, then most likely it was because of gout. Tapi kalau lah despite normalization of uric acid to the target yang kita nak tu, the pain is still there, then it's more of mechanical problem lah, ligament rosak, this and that. Jadi dia kadang-kadang kita kena treat and then tengok kesan dia macam mana. Ataupun tengok kalau waktu tu memang clearly nampak gout, then fine lah kita treat as gout. Alright. Okay, salam doktor. Adakah melakukan rawatan cuci darah bukan disebabkan mengidap apa-apa penyakit adalah disarankan bagi kita menghindari penyakit? Detox ke ni? Macam dialysis yang... Dia kata sini, adakah melakukan rawatan cuci darah bukan disebabkan mengidap apa-apa penyakit? Adakah disarankan? Ini
Ini saya rasa apa nama ni, orang yang pergi detox lah, jenis yang pergi nak cuci kolesterol, cuci this and that melalui rawatan dialisis lah. Saya tak ada, orang kata apa, saya tak ada pengalaman sebab ni macam alternatif tau, alternatif medicine yang orang amalkan. Adalah center-center yang buat benda ni. Tapi kita rawat secara, orang kata apa, cara dia lah. Saya tak tahulah benda tu boleh mengurangkan ke tak. Sikit sebanyak dia say bila buat dialisis tu kurangkan kolesterol. Tapi it may come back again. So kena buat berkala jugalah dialisis tu. Taklah setiap 3 kali seminggu tu, tapi ada orang buat 6 bulan sekali, ada orang buat Wallahualam. Saya tak boleh nak jawab soalan tu, minta maaf. Okey. Ini ada seorang staff tanya, apakah nama ubat tahan sakit yang paling berkesan dan tidak merosakkan buah pinggang? Untuk pesakit gout ni lah. Again, benda ni tengok keadaan. Biasa kita bagi colchicine paling berkesan. Tapi kalau radang tu sangat kuat, kita perlukan steroid. Boleh bagi ubat tahan sakit, tapi saya rasa agak berisiko. So I would say yes, steroid and colchicine. Colchicine tu pun kena careful of the side effect dia, dan dia pun filtered through buah pinggang. Kalau existingly ada masalah buah pinggang, dose colchicine pun kena turunkan. So di situ kita panggil fine tuning lah. Basic kita katalah colchicine, ubat tahan sakit, steroid, tapi dia kena individualized treatment. Saya tak boleh nak bagi blank kata okey colchicine 3 kali sehari. Itu mungkin tidak untuk orang yang lain. Sama dengan masalah orang kata apa, akoksia ataupun Celebrex. Ada orang mungkin ada masalah jantung bengkak sejak akoksia tak sesuai. Ada orang mungkin ada masalah gastrik secara berlebihan. So semua ubat tahan sakit tak boleh. So dia come to orang kata apa, individualized, personalized treatment lah. Alright. Okey, doktor, sebelum kita akhiri soal ni, saya nak minta doktor untuk buat satu rumusan sebelum kita akhiri program kita pada pagi ini untuk semua pesakit-pesakit gout di TMB. Nasihat doktor lah kepada mereka. Okey, saran Doktor? ini, dapatkanlah rawatan secara berkala, secara betul supaya kita dapat menghindari komplikasi yang berkaitan dengan gout ni. Sebab gout ni banyak komplikasi dari segi kerosakan sendi, dari segi orang kata apa, buah pinggang, masalah jantung, stroke dan sebagainya. Kita nampak simple sebab sakit sikit. Tapi dia boleh dirawat dengan sempurna sekiranya betul cara kita lah, insyaAllah. Okay. Okey doktor. So Kejap no. ya, okey, terus Aiman. Okey, mohon kerjasama kepada staf untuk pergi ke ruangan chat. Saya akan share satu link untuk tuan-puan jawab soal jawab penambahbaikan program di masa yang akan datang. Mohon kepada mereka staff kalau ada berkelapangan untuk menjawab soal selidik ini untuk kita menambah baik program kita di masa yang akan datang. Okay, terima kasih Noh. Terima kasih doktor. Terima kasih Glen Eagle. Noh, saya serahkan kepada Noh. Okey, terima kasih doktor. Satu presentation yang sangat menarik. So banyak info yang kita dapat pada sesi pada pagi ini. Terima kasih diucapkan kepada Dr. Ibtizam binti Muqtadari, Glen Eagle Hospital Kuala Lumpur di atas sesi perkongsian informasi yang amat berguna kepada kita semua sebentar tadi. Adalah diharapkan ianya dapat memberikan pengetahuan, kesedaran dan panduan kepada kita semua, bukan sahaja untuk menjalani gaya hidup aktif dan sihat semata-mata, tetapi memahami akan sebab-sebab, simptom-simptom awal, jenis-jenis rawatan dan pencegahan yang boleh diambil segera bagi mengelakkan diri daripada menghidapi penyakit gout tadi yang kita bincangkan pada pagi ini. Okey, kami memohon maaf di atas segala kekurangan kesilapan di sepanjang sesi Webex pada hari ini. Jumpa lagi di sesi Webex pada Wellness Wednesday pada minggu hadapan, iaitu pada 27 Oktober 2021 pada masa yang sama dengan topik yang tidak kurang penting juga kepada
kita semua, iaitu masalah biasa di tangan. Ketahuilah kenapa dari Pantai Hospital Ipoh, insyaAllah. Baiklah, sebelum kita mengundur diri, sama-samalah kita teruskan berdoa dan saya ingatkan bahawa tentang virus COVID-19 yang masih belum lagi ada kesudahannya. Please stay safe, stay healthy, patuhi SOP dan kita jaga kita. Janganlah lupa kepada semua warga kerja TMB dan anak syarikat TMB yang kurang lagi, yang masih belum mendapatkan vaksin, sama-samalah kita mendapatkan vaksin. InsyaAllah kita jaga kita sama-sama kita. Tahniah dan terima kasih kepada warga kerja yang telah mendapatkan vaksin COVID-19 kerana kita telah pun berjaya mewujudkan imuniti berkelompok di kalangan warga kerja TMB yang melebihi 99% yang telah mendapatkan vaksin pertama dan kedua. Akhir kata, lindungi diri, lindungi semua, sama-sama kita putuskan rantaian COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih doktor. Terima kasih Gleneagle, terima kasih doktor, terima kasih semua. Terima Mohon kasih kerjasama. semua. Mohon kerjasama untuk jawab soalan selidik tu dekat ruangan chat, just klik je kat situ.